Okey, hari ini saya akan kongsikan jenis-jenis sayuran yang mana kita boleh sekali tanam dan kita boleh tanam makan sampai bila-bila. Okey. Dekat ujung nanti saya akan bagi tiga yang paling yang jadi pilihan saya lah. Dan kenapa saya pilih tiga tu daripada semua list yang saya akan berikan hari ini. Okey, yang pertama yang kita boleh tanam dan makan sampai bila-bila, pertama adalah pokok serai. Serai ni saya baru pindahkan. So serai ni sekali kita tanam, kita boleh harvest dia sampai bila-bila lah. Itu serai. Yang kedua adalah pokok ni, pokok kemangi ni. Pokok kemangi ni walaupun dia hidup tak lama, tapi dia akan sentiasa berbuah dan akan beranak, berbuah dan akan beranak. So once sekali tanam, dia akan ada anak yang berpanjangan. So cycle itu cepat dan insyaAllah tak putus. Dalam kes ni kemangi saya ni dah diserang dengan apit hitam, tapi saya tak kisah sebab pokok dia banyak, daun masih boleh saya harvest. Pokok yang kedua adalah pokok cili burung. Ini cili burung dari kampung saya, dari Sabah. So dia pokok cili burung ni sekali tanam pun dia macam tu. Sekali tanam dia akan mati, tapi buah yang jatuh akan beranak balik dan tumbuh semula. So sekali makan, sekali tanam, kita akan ada supply sampai bila-bila. Dan satu kelebihan pokok cili burung ni, dia tahan lasak. Dan pokok seterusnya adalah pokok pandan. Okey. Pokok pandan ni pun sama. Tanam satu pokok insya-Allah cukup, kecuali anda berniaga nasi lemak. Kalau setakat makan satu rumah, ni pun dah lebih daripada cukup. Okey, dan seterusnya adalah pokok pudina. Pokok pudina ni pun sama, cuma kita kena rajin trim dia. Sebab kalau kita biarkan lama-lama dia akan mati. Kalau kita trim, dia akan tumbuh pokok-pokok yang baru. So pokok ni sekali tanam pun dia akan bertahan lama. Okey, kita pergi pada pokok yang seterusnya. Anda juga boleh menanam pokok herba-herba yang pokok ulam yang berbatang macam tenggek burung, buas, beluntas. Okey. So pokok seterusnya adalah pokok kucai. Okey. Pokok kucai ini saya dah tanam pada tahun 2018 dan dia masih bertahan sampai sekarang, dan saya tambah lagi stok untuk tahun 2020. So pokok kucai. Kemudian pokok bayam merah. Okey, pokok bayam merah. Tengok bayam merah saya ni. Ni dah ambil makan. Bila kita tanam bayam merah, kita tanam sekumpulan, tapi jangan ambil semua. Masa kita harvest, kita biarkan 1 atau 2 3 pokok yang akan yang biar sampai dia berbunga. So bila dia dah berbunga macam ni, okey, nanti bunga dia ni akan kering. Biji benih dia ni akan kering dan jatuh, dan dia akan hidup semula. So macam ni saya akan biarkan 3 pokok. Ini dah kering, maksud dia bunga dia pun dah tua, nanti jatuh akan tumbuh balik anak dia. So kalau kita tengok dekat area ni nanti, insya-Allah tak akan putus bekalan bayam merah. Sekali dia berbuah, berbunga. Okey. Dan ini adalah pokok yang paling saya recommend, pokok kangkung. Kangkung dia cepat berbuah dan cepat membiak. Sekali tanam boleh makan sampai bila-bila. Kemudian pokok kesum. Okey, ini kesum. Kemudian ini pokok kegemaran saya juga. Ini adalah pokok kulantro ataupun ketumbar Jawa. Okey, cuba tengok, saya dah pindahkan, dah tanam. Yang ini ibu dia ni pun dah start berbunga. Tengok anak-anak dia dah banyak. So sekali tanam dia akan berbunga, mati, kemudian anak-anak dia hidup. Okey, tu ketumbar Jawa. Kemudian dua jenis lagi, ini sawi bunga. Sawi bunga pun sama. Kalau tengok ni dah berbunga, nanti dia akan berbiji, kemudian dia akan mati dan dia akan tumbuh anak-anak dia yang lain. Saya campur dengan pokok pokok bayam merah tadi. So sawi, dekat area ni sawi akan sentiasa ada. Kita ambil, dia berbunga, hidup, bangkit berbunga, mati, biji benih dia hidup semula. So bekalan akan berterusan. Kemudian sawi putih. Sawi putih ni pun sama, tengok. Yang ini saya ambil daripada sayur, daripada dapur isteri saya, lebihan dia. So, saya akan biarkan dekat satu area ni. Ini dah berbunga. Tengok ni dah berbunga, dah kering.
So kering dia ni, nanti dia akan benih dia yang hitam-hitam ni akan jatuh dan akan tumbuh. Wah, kalau kita tengok ni, kalau kita tengok ni, anak dia pun dah start ada dah. Ibu dia tak mati lagi, anak dia dah start ada. Tengok ni. So maksud dia, kita tak akan putus lah bekalan sawi putih. Okey. Kemudian pokok yang seterusnya, ini pokok kado. Pokok kado ni memang akan tahan lama, tapi kena hati-hati sebab kalau tak jaga dia akan penuh dengan kawasan kita. Okey. Pokok kado. Kemudian pokok yang tidak asing lagi pada ramai orang, pokok bayam Brazil. Sekali harvest dia akan bagi kita bekalan yang berpanjangan. Semakin banyak kita harvest, semakin banyak cabang, semakin banyaklah hasil dia. Kemudian ni pokok kangkung. Saya ada 2 bahagian kangkung, tanam 2 dia pun, satu sebenarnya pun lebih daripada cukup. Kalau tengok yang banding yang tadi dengan yang ini jarang-jarang harvest. Yang tadi selalu harvest sebab dekat dengan dapur. Yang ini dah siap, dah berbunga dah kangkung ni. Berbunga dah kangkung ni. Okey, so kangkung. Dan pokok yang seterusnya, ada banyak lagi pokok ni, tapi saya share yang antara yang terbaik lah. So yang seterusnya, dan tak asing lagi, anda juga boleh tanam pokok ginseng Jawa dengan ginseng Jawa ni. Tapi kalau anda suka, anda boleh tanam lah sebab dia pun perennial. Jadi, dan yang terakhir dan yang paling tahan lasak juga adalah pokok pegaga nyonya ni. Daripada 3 jenis pegaga yang ada dekat kawasan Dusun Bandar ni, ini adalah pegaga yang paling sedap. Dan ini adalah salah satu tanaman yang mana kita tanam sekali dan kita boleh habis berkali-kali sampai bila-bila, insya-Allah. Okey. So daripada semua list yang saya sebutkan tadi itu, so 3 yang paling utama yang saya recommend adalah, yang pertama adalah pegaga, boleh makan sebagai ulam. Yang kedua adalah kangkung, sebab kangkung kita boleh makan sampai bila-bila sekali tanam, dan dia boleh dibuat sayur, boleh juga dibuat ulam, boleh buat nasi goreng kampung. Dan yang ketiga adalah bayam Brazil. So bayam Brazil pun kita boleh jadikan dia masak tumis ataupun buat keropok. Jadi kalau tak ada kawasan yang luas, tanam 3 ni pun cukup. InsyaAllah anda akan ada bekalan ulam dan sayur yang boleh dimasak setiap hari. Okay, kalau nak tambah daripada 3 ni, kalau saya tambah 2 lagi, satu adalah pandan dengan serai lah. Pandan dengan serai sebab dia sifatnya adalah perisa, bahan perisa. Jadi tak mendapat list utama saya sebab tak boleh makan hari-hari, tak boleh dimakan begitu saja. So kalau yang 3 tadi tu kita boleh makan sampai bila-bila. Dan kalau daripada 5 tadi, kemudian kalau nak tambah 2 lagi, saya tambah lagi bayam ni, bayam putih dengan bayam merah. Kali anda tanam sampai bila-bila boleh makan sayur. So itu saja list sayur-sayuran yang sekali tanam makan sampai bila-bila. Okey, kalau dia tak mati, insya-Allah. Dan susah nak matilah pokok ni kalau anda rajin siram. So nanti saya akan share pula list of pokok-pokok ulam yang kita boleh tanam sebab dia bersikap pokok, sekali tanam sampai bila-bila boleh makan pucuk dia. Okey, jumpa dekat siri itu tersebut.